Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang diucapkan kepada hadirin hadirat ke podcast Aspire. Jadi untuk segmen kali ini kita akan memperkenalkan buku Maqasid Syariah dalam Kewangan Islam. Jadi bersama-sama kita pada pagi ini yang berbahagia Profesor Madya Dr. Syarul Ikhwan Bisa Khabar Sihat Alhamdulillah. Jadi sebelum kita meneruskan lebih mendalam tentang pengenalan buku yang kita nak maklumkan kepada semua untuk hari ini. Jadi sedikit saya memperkenalkanlah Dr. Latar belakang pendidikan Dr. sebelum ni, di mana Dr. mendapat ijazah sarjana muda di Universiti Mu'tah Jordan. Seterusnya Dr. telah menyambung tingkat sarjana ke Universiti Al-Baik Jordan dan menyambung PhD di Universiti Aberdeen, Universiti Aberdeen, Scotland dalam bidang Kewangan Islam Jordan. Alhamdulillah. Jadi saya tengok kalau kita tengok semua doktor agak muda lah, agak muda. Jadi dan walaupun muda tapi banyak sumbangan-sumbangan dia, terutama dalam bidang Kewangan Islam. Dan saya dimaklumkan doktor menjadi penasihat Ar-Rajihi Bank, Ar-Rajihi Malaysia. Jadi berapa lama tempoh tu? Dah masuk tahun kedua. Tahun kedua lah. Lepas tu doktor ada perlibatan dengan agensi-agensi yang lain juga. Dia sebagai yang lain itu lebih ke Rajihi lebih ke arah konsultan, yang lain itu lebih ke arah research dan juga sebagai Syarat. Okay, untuk makluman semua, doktor merupakan Prof. Madya di Fakulti Perniagaan dan Perusahaan Liza, di samping menjadi Fellow Pendidik Aspire lah. Alhamdulillah. Jadi kita berbalik kepada pembicaraan buku yang telah dihasilkan oleh doktor sendiri berkaitan Maqasid Syariah dalam Kewangan Islam yang berasaskan wahyu. Kalau kita tengok buku ni, dia sangat signifikan ataupun sangat dekat dengan kita sebagai masyarakat awam, di mana Maqasid Syariah memang kita tidak dapat lari dengan daripada wahyu, daripada Quran, hadis seperti itu. Jadi doktor untuk permulaan untuk sebagai penulis macam mana doktor dapat ilham untuk menghasilkan karya ni? Terima kasih Malaysia. Jadi sebenarnya dalam Kewangan Islam ini kita faham bahawa ia adalah satu bentuk sistem alternatif kepada sistem kewangan konvensional. Jadi kita cuba untuk menghasilkan ataupun menyediakan fasilitis yang patut syariah. Kerana bagi setiap Muslim, mereka perlu memastikan bahawa setiap usaha dalam kehidupan mereka patut syariah, dan termasuklah dalam aspek muamalat atau kewangan Islam. Jadi alhamdulillah pada tahun 1983 kita telah berjaya tertubuhnya sebuah institusi perbankan Islam Indonesia, iaitu Bank Islam Malaysia Berhad. Dan sejak daripada itu trendnya menaik. Jadi membuka jalan kepada institusi kewangan Islam yang lain lah. Jadi pada waktu itu sebenarnya kita sedang bersaing dengan perbankan komersial, yang mana kita jauh ketinggalan dari sudut fasilitis, pengalaman, kemampuan pelanggan. Jadi apabila kita berada dalam industri, dalam kewangan Islam, dalam industri ini, kita perlu menjadi pemain. Jadi seperti mana orang lain bermain, kita pun perlu bermain, kan? Jadi sampai satu tahap sebenarnya boleh dikatakan kewangan Islam sudah mampu, boleh dikatakan sebagai kompetitif. Maksudnya mampu bersaing dengan konvensional. Sudah sama level dah. Kan, walaupun ada ketinggalan dalam beberapa aspek. Namun pada waktu itu timbul satu persoalan. Apa beza kewangan Islam dengan konvensional? Kan? Itu persoalan yang selalu timbul dalam kalangan akademia, masyarakat, dan bahkan biasanya orang akan mempertikaikan ataupun menyamakan bahawa tiada beza antara kewangan Islam dan konvensional. Jadi kita sedang cuba menunjukkan satu sudut, kita menunjukkan bahawa dari segi mekanisme berbeza. Kita mempunyai kontrak patut syariah, sedangkan konvensional kita fahamlah ianya adalah bentuk pinjaman mudah yang mempunyai interest, tapi kita ada pelbagai kontrak syariah. Walau bagaimanapun
jika kita lihat dari segi outcome-nya, kesannya sama saja. Maksudnya kalau siapa yang pergi ke konvensional mendapat pembiayaan sebanyak RM100,000 akan membayar RM150,000 contohnya. Dan ke perbankan Islam pun akan outcome tak sama. Cuma bezanya mekanisme. Tapi masyarakat masih tak puas hati lagi. Kan, kita cuba buat perbandingan yang saya rasa popular, iaitu ayam yang disembelih secara patut syariah dengan ayam yang tak disembelih secara patut syariah. Dua tu ayam. Dua tu kita boleh makan macam biasa kan. Dan masyarakat kelihatan, masyarakat dan akademia lah, sebab saya sebagai akademia, masih tak puas hati. Mesti dia nak berbeza kan. Sebab kita selalu sebut bahawa syariah, bila kita patuh pada syariah, ada kebaikan pada amalan kita. Bukan hanya patuh pun kita tundikan. Jadi sampai satu tahap muncul satu trend dalam kewangan Islam ini untuk menunjukkan apa kelebihan, apa manfaat, apa kebaikan yang masyarakat boleh dapat sekiranya mereka terlibat dalam kewangan Islam. Dan untuk membeza, dan ini alhamdulillah di Malaysia ni Ustaz, kita tengok pihak wajib pun memang serius menyokong ataupun menyediakan facilities ataupun ekosistem yang baik untuk kewangan Islam di Malaysia. Jadi pada tahun 2017 satu pendekatan polisi baru yang dikenalkan oleh Bank Negara Malaysia, iaitu Value Based Intermediaries, iaitu pengantar berasaskan nilai. Maksudnya bank kena fokus pada nilai. Bank kena pastikan bahawa servis mereka, produk mereka ada kesan yang baik pada masyarakat, pada pentadbiran, pada keuntungan dan juga pada alam sekitar. Paling kat sini bukan semata-mata nilai yang semata duit tu saja, tapi yang menyebabkan kelestarian masyarakat. Jadi itu yang sebenarnya makhluk syariah. Itu yang syariah nak. Syariah dia nak bahawa apabila kita melaksanakan peraturan agama, patuh pada undang-undang syariah, kita akan dapat kebaikan. Ya, kita selalu perjuangkan kalau dalam hukuman jenayah, kita sebut bila kita laksanakan hukuman jenayah Islam, kita akan dapat keamanan. Dalam muamalat, apabila kita melaksanakan kewangan Islam, kita akan dapat keadilan, kebaikan, kesejahteraan, tak ada orang yang tidak. Itu yang kita nak. Jadi itu yang berada pada perbincangan kaitan dengan industri kewangan Islam sekarang. Dan alhamdulillah, saya antara orang yang berpeluang lah untuk dalam bidang agama kan, dari penderah dalam mahkamah syariah, sebab saya punya ijazah saya jadi guru saya dalam bidang syariah. Dan pada tingkat master, saya sebenarnya dalam bidang sufi. Sufi ni adalah usul ataupun asas kepada ilmu mahkamah syariah kan. Dan alhamdulillah, pengajian saya seterusnya adalah di University of Aberdeen, yang mana international kan. Kita macam mana kita nak promote kewangan Islam ni berbeza. Jadi kita menggunakan pendekatan mahkamah syariah. Kan, kalau tidak orang barat akan melihat bezanya kan. Jadi mereka tengok kebaikan yang ada pada sistem kita. Jadi alhamdulillah, bila saya bertugas di Riza, buku pertama yang saya hasilkan ialah ni, Maqasid Syariah, Maqasid Syariah in Islamic Finance, Theory and Application. Jadi buku ni terbit pada tahun 2022 kan. Jadi ini adalah ilmu pembacaan saya. Kita baca, kita study kita kan, kita pun buat kajian lapangan kan. Tetapi alhamdulillah pada tahun 2023 saya berpeluang untuk menyertai industri sebagai panel lembaga syariah di Bank Raja Malaysia. Dan juga kita terlibat dengan bila dapat masuk industri ini, kita akan ada jaringan, kita akan ada pertemuan, perbincangan dengan industri. Dan dalam masa hampir 2 tahun, saya dapati banyak lagi isu yang saya patut kupas, yang saya patut tunjukkan ilmu Maqasid Syariah. Jadi itulah hasilnya buku yang kedua, iaitu Maqasid Syariah. Dalam kewangan Islam, saya fokuskan dia yang pentingnya di bawah tu sebenarnya tak, realiti berasaskan wahyu. Ini kerana kita cuba untuk menempatkan kewangan Islam dalam realiti amalan kewangan semasa yang kelihatan mencabar. Kita kena ada pendekatan sikit. Dia tak boleh terus buat yang, jadi kena ada pendekatan. Jadi dalam pendekatan berhadapan dengan realiti itulah yang saya tunjukkan dalam buku Maqasid yang kedua ni. Maqasid Syariah realiti berasaskan semasa. Realiti berasaskan wahyu. Okey, baik. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Saya nampak buku ni memang sangat sesuai untuk diaplikasikan kepada masyarakat awam. Sebab tadi saya sempat buat bacaan sedikit. Dia penyampaian buku ni memang sangat ringkas, sangat padat dan mudah difahami lah. Kalau boleh saya suggestkan, mungkin di peringkat menengah boleh kita masukkan pembelajaran buku ni dalam segi pelajaran. Sebabnya saya rasa mudah faham.
Satu lagi ada bila sebut pasal makosid syariah khususnya kepada dalam kewangan Islam lah. Kalau kita tengok makosid syariah ni dia ada lima tujuan umum lah ada. Dan antaranya adalah hifzul mal lah, melindungi harta. Itu antara dia punya kumpulan ada. Cuma saya tengok bila sebut dia lah, sebelum ni konvensional, lepas tu syariah. Mesti ada cabaran. Cabaran kita aplikasikan kewangan Islam ni untuk kita nak bukan nak berlawan, tapi kita nak menghadapi kuarter yang besar-besar tu kan, yang daripada tiba yang punya tiba komisioner dan sebagainya. Macam mana Zat? Okay, jadi satu, kalau kita kena faham realiti lah, betul apa-apa kena faham realiti kan. Bahkan saya boleh sebut jugalah, kadang-kadang pandangan ilmuwan dalam kewangan Islam ni yang di mana mereka lepas pandang aspek realiti dan akhirnya mereka mengeluarkan fatwa ataupun mengeluarkan pandangan sebenarnya menyusahkan juga kan, sebab kita nak explain balik susah. Jadi dari sudutnya alhamdulillah di Malaysia ni kita lihat industri pun distai oleh ilmuwan sebagai penasihat syariah dan mereka pun mengeluarkan kepala di perbankan Islam. Cuma dalam berkaitan dengan soalan yang ataupun senario yang saya gambarkan tu, pertama kita perlu faham bahawa konvensional punya sistem dah 400 tahun dah. Kan? Dah 400 tahun lebih dah kan. Jadi dah bertapak, dah kukuh kan, dah kukuh. Jadi bila sebut dia bertapak ni, dia ada sistem yang kuat, dia ada pemain yang ramai kan, dan mereka ada pelanggan yang ramai yang faham cara mereka dan mereka simple kan. Jadi zaman berzaman dan mereka dah kukuh dah. Kan, sebab itulah kita lihat sebelum kemerdekaan kewangan konvensional yang maju. Yang tak maju ialah orang Islam memang tak terlibat dengan aktiviti ekonomi secara rancak lah kan. Jadi apabila Islam, umat Islam nak maju, nak bangkit daripada pasca penjajahan tu, mereka perlukan sistem kewangan muda. Dan sistem kewangan untuk buat daripada kosong ni memang susah lah kan. Jadi mereka cuba belajar daripada konvensional dan baiki ataupun ubah apa yang patut diubah sebagai konvensional. Dengan kata lain, kita sebenarnya bukanlah sekadar dalam memperkenalkan kewangan Islam, kita tidaklah memperkenalkan daripada kosong. Kita cuma ambil model konvensional dan buang apa yang tak profesional. Itu untuk setakat ini lah. Sebab kita nak bersaing dengan orang hebat ni, kita belajar dulu. Kita belajar dulu. Sebab itu kalau tak perasan di Malaysia, kenapa kita hanya ada satu bank Islam Malaysia Berhad dan Bank Muamalat. Terus kenapa tak buat lagi bank Islam? Sebab ini kerajaan memilih untuk benarkan bank konvensional membuka fasilitis kewangan Islam kan. Jadi bila buat macam tu, sebenarnya kita memanfaatkan fasilitas yang mereka ada, pengalaman yang mereka ada, jenama yang mereka ada. Sebab itulah kalau kita lihat, mereka boleh buat lebih baik pun. Macam Maybank kan. Jadi kita tak boleh fikir hanya nak berhukum, kita kena fikir sistem. Dan bila kita nak tempatkan kewangan Islam dalam sistem kewangan ini adalah sistem dan operation. Jadi kita buka staff, macam mana operationnya, macam mana documentationnya, macam mana dengan undang-undangnya. Sebab semua itu dah establish, dah kukuh dari sudut konvensional. Kan? Jadi kita belajar dan kita cuba adaptasi. Kan? Dan yang paling utama kita kita pastikan operasi kita dan kita patut syarikat. Okay, baik. Jadi kat sini kita jelaslah bahawa kalau maknanya ni lah macam kita sebut tadi, contohkan Islam, kewangan Islam baru nak masuk itu, kalau kita ambil risiko untuk kita buat sendiri tanpa kita joint venture dengan konvensional, itu memang pandangan kita tidak serancak sekarang. Mungkin boleh ada sebab pengetahuan tak ada je negara yang tidak membenarkan konvensional membuka cawangan Islam. Ada negara yang tak benar, tak patut ada benar. Kalau saya sekali tak siap saya, Jordan adalah negara yang kalau nak tubuhkan bank Islam, dia pun tubuh bank Islam penuh. Tak boleh subsidiaries. Bisa ni kan. Jadi kita akan dapat lihat lah, kalau macam tu terhad lah. Kan terhad. Sebab bayangkan bank konvensional yang ada di Malaysia ni, mereka sudah memiliki pelanggan Muslim. Sebenarnya susah nak suruh pelanggan yang pindah bank sebab mereka dah percaya bank tu, mereka dah puas hati kan. Jadi daripada kita minta mereka tutup akaun dan pergi buka kepada bank Islam yang penuh, baik kita buka cawangan ataupun subsidiaries lah panggil Islam yang mana pindah je akaun. Jadi itu lebih, saya rasa lebih harmoni. Kadang kita nak bersaing ni Ustaz, kita kena hati-hati.
pemain-pemain yang kita bersaing ni susah hebat-hebat, mereka boleh kepentingan. Daripada kita bersaing, baik kita ajak mereka join sekali. Dan benda ni ada flexibility. Bukan yang tak perlu, kita faham ubah sistem ni susah, tapi ada ruang yang boleh ubah, kita ubah. Sebagai contoh, ada satu bank Islam di Malaysia ni, dia masih lagi ada bahagian konvensionalnya kan, dan dia yang berjaya. Contohnya Agrobank daripada konvensional, dia konvensional jadi penuh sebenarnya bank Islam dan rakyat pun sama. Dan ada bank yang mempromosikan dipanggil sebagai Islamic first. Jadi customer datang, Islamic dulu, offer dulu. Kalau dia tak nak, baru bagi konvensional. Kan, maksud itu lebih harmonia daripada kita cuba nak buat yang kita yang satu. Dia kalau dalam buku saya pun saya tulis tentang bagaimana Pakistan dia cuba nak Islam dengan satu sistem dan buat akhirnya kegagalan. Sebab ini bukan tukar nama ni. Ini semua nak tukar daripada sistem, documentation, staff, servis, kan? Semua benda kena tukar. Jadi, inilah perlukan pada kebijaksanaan dan kebijaksanaan dari panggil sebagai makhluk syariah. Hikmah syariah kan? Sebab tu macam fikul wakil kata. Fikul wakil ni perlu kita faham lah dalam buat satu perkara. Macam contoh dalam ustaz ni, saya tengok fikul wakil tu banyak menjelaskan tentang macam mana kaedah permulaan. Maknanya kalau kita nak terangkan Islam secara asas, contohnya dalam buku ni saya bagi contoh orang yang baru masuk Islam tak? Maknanya orang baru masuk Islam ni akan kita nak terus dia terus diwajibkan solat 2 waktu. Setelah kita kena ajar 2 asas dia macam mana. Satu perkara saya nak tanya dalam matematik syariah tentang riba. Sebabnya ialah kewangan Islam dan konvensional memang perbahasan yang hangat ialah dibicarakan tentang riba. Jadi di Malaysia sejauh mana kawalan riba? Kalau maknanya adakah kalau contohnya bank yang mengamalkan sistem Islam, adakah dia tidak ambil terus riba ataupun ada persen riba yang dikenakan ataupun macam mana? Jadi kalau tengok riba dari segi sistem, yang mana sistem ekonomi dunia kan, yang mana tak boleh lagi, ini pun disebut dalam hadis kan, zaman ni akan kita tak dapat lagi dari riba, itu satu kan. Jadi usaha tu patut mula daripada lebih kecil lah, individu daripada institusi negara sebelum kita boleh ubah satu sistem tu kan. Jadi dalam Islam memang tak ada kompromi riba kan, memang tak ada kompromi riba, walaupun sebenarnya ada pendapat ganjil yang cuba sebenarnya menghalalkan riba. Bukan menghalalkan riba ya, mereka tak halalkan riba siapa yang halalkan dia tidak ijma' bagi secara kan, memang tak ada orang yang halalkan. Cuma ada sebahagian mana sangat kecil yang kita anggap sebagai pendapat ganjil pun menyebut bahawa yang diamalkan di bank bukanlah bermaksud riba yang disebut Al-Quran. Kan dia cuma bagi perbezaan lah. Riba zaman dahulu yang dimasukkan Al-Quran tu adalah orang kaya yang memberi pinjaman kepada masyarakat yang miskin, yang susah, kemudian kenakan cek. Tapi di zaman sekarang, kalau saya tengok bank sebenarnya tak kaya pun, bank guna duit orang kan, duit deposit, maksud bank adalah yang miskin yang pinjam dengan bank dah orang kaya kan, sebab dia nak jadi kaya kan. So sebab bank menggunakan duit orang biasa simpan duit dalam tu kan, maksudnya ibarat duit orang miskin, orang biasa lah simpan bank kan, dan bank bagi pembiayaan kepada orang kaya. Jadi sepatutnya icas lah riba kan, kesian lah duit orang lain kan. Jadi ada sebahagian sangat kecil sekolah, tapi ini pun berlaku dulu awal-awal dulu yang cuba menunjukkan bahawa sebenarnya praktis perbankan moden ni berbeza dengan riba yang dimaksudkan dalam Quran tu. Kan ini bahaya juga Ustaz, dia cuba guna kita lihat macam dulu penindasan, sekarang ni riba membantu ekonomi. Patutlah maksud kita bagi modal kat orang kan, lepas tu dia berjaya, takkan kita nak charge apa-apa. Logiknya dia kan. Jadi ini satunya. Cuma kita mekanisme riba tu kan, memang dah haram. Sikit ke banyak ke, tujuan yang baik kita kena memang haram. Tetapi alternatif yang syariah wujudkan hampir sama dengan riba. Maksudnya boleh je duit yang kita beli kita dapat keuntungan. Itu jalan yang kedua, iaitu jual beli. Kan, dia jual beli. Jadi kita lihat sekarang ni dalam perbankan Islam, mereka konvensional menggunakan riba, haram riba kan. Riba kita menggunakan bank dan outcome sama. Menghasilkan
ini menghasilkan faedah, interest, ini menghasilkan keuntungan. Kan? Jadi itu yang kita cuba tunjukkan bahawa tak boleh tengok pada sudut maqasid saja. Juga pada mekanisme juga. Sebab kita membina maqasid syariah ataupun maqasid yang disebut hikmah syariah ataupun objektif syariah daripada amalan hukum. Bukan dia tetapkan amalan, tetapkan objektif, lepas tu hukum buatlah macam mana sekali buat. Ini satu prinsip yang bahaya. Dia bercakap tentang fiqh waqi'ah. Ialah ada golongan yang cuba dipanggil sebagai menghalalkan cara disebabkan matlamat. Jadi dia nak cuba gambarkan dalam Islam, maqasid syariah kan nak compare dengan maqasid syariah lagi utama daripada nak satisfy ataupun untuk nak nak ikut teknik-teknikal ni kan. Jadi bahaya sebenarnya. Dalam Islam tak, Islam kita ambil berat, iaitu mekanisme amalan dan juga maqasid syariah. Maqasid itu akan terhasil daripada amalan yang betul. Kan? Dia tak ada matlamat yang betul, cara nak pun macam mana tak ada salah. Tak ada itu bukan cara kita lah. Cuma kita dengan maqasid syariah, kita guna cara yang betul, mekanisme yang betul, cuma di situ ada dipanggil sebagai perikatan. Sebab itulah dalam buku ni kita sebut maqasid syariah ni bukan sumber hukum. Kan? Dan saya punya latar belakang dalam syariah, dalam sufi pun tak pernah saya jumpa bahawa sumber hukum dalam maqasid syariah. Kan? Sumber hukum dia ada sumber dia. Maqasid syariah adalah satu pendekatan. Supaya bila kita aplikasi hukum ni kena ada kejaksaan asli lah. Kan? Dalam keadaan orang payah kan nak bagi yang susah terus. Kena bagi ringan. Macam garis panduan. Garis panduan. So pendekatan yang kalau jangan mengejuk orang payah nak terima. Dia jadi sebab itulah maqasid syariah ni dia sebenarnya dengan kata hikmah. Biasanya dia lah kita ni ada hikmah dalam nak laksanakan sesuatu. Kan? Jadi terima kasih Dr. atas pencerahan tadi. Jadi ini mungkin akhir tu Dr. boleh kongsikanlah kepada masyarakat ataupun penonton kita pada berkaitan macam mana kita nak terus himmah ataupun terus bersemangat dalam kita nak melaksanakan maqasid syariah. Mungkin bukan khusus kepada kewangan, mungkin ada lagi berkaitan agama kan, ataupun tentang adin ataupun nyawa dan sebagainya. Kena himmah kita untuk kita terus konsisten. Sebabnya ada pandangan kadang kawan-kawan kita kan, dia kata dia orang ni menganggap bila sebut syariah ataupun Islamic compliance mesti merugikan. Dia memandang untung lebih kepada yang barat ni lah, atau commission dia lah. Jadi macam mana pandangan anda? Okay, saya tengok dalam syariah sendiri pun, syariah sendiri pun memang dia ada objektif. Maksudnya kita tidak mengamalkan sesuatu sendiri. Bagusnya agama kita ni, bila ada objektif tu, kita akan jadi ada satu keseimbangan antara amalan dan capai objektif. Sebab itulah contohnya kita pun faham bahawa orang yang solat itu boleh mencegah pada maksiat. Dan kita boleh solat tak cegah maksiat contohnya. Kan? Sebenarnya maqasid syariah di situlah kita akan pertimbangkan balik kenapa apa yang kita boleh solat ni. Akhir sekali dengan matlamat tu dia akan solat pun dijaga dan dia akan berusaha untuk bukan hanya buat solat tapi untuk objektif solat tercapai. Kan? Jadi kita lihat bahawa setiap hukum ni dia ada KPI dia. Kan? Dan KPI bagi syariah adalah membawa kesejahteraan. Kan? Membawa maslahah kepada kehidupan manusia. Cuma idea maslahah ni ataupun konsep kesejahteraan ni sebenarnya konsep dunia pun sekarang ni melalui pelbagai pelbagai nama human right dalam secara umum kan, dan dalam ekonomi dan juga bisnes dia akan menggunakan ESG, environment, society dengan governance kan, lepas tu ada SDG, sustainable development goals kan. Jadi bagus ada kesedaran untuk bawa value, tapi sana kena hati-hati. Bukan semua value dan nilai kebaikan yang dia bagus, sebenarnya bagus kan kalau tengok manusia. Bayangkan kalau kita ikut zaman dulu kan, nak saya pun satu kan, ialah maksudnya sebab manusia sekarang ni ada satu value-value yang universal value, kebersamaan, keadilan, kan, kebaikan, tolong-menolong. Jadi value tu dah menyebabkan kita boleh travel pergi ke Muslim kan, sebab kita berkongsi share yang sama. Setiap orang berhak dapat keadilan walaupun berbeza agama, berbeza latar. Bagus, value tu berkembang sebab tamadun manusia pun berkembang. Cuma janganlah kita sia-sia sebab bukan semua value yang diperjuangkan oleh masyarakat barat ataupun
Islam ni selagi dengan makhluk syariah. Kita ada value kita, iaitu makhluk syariah ni bertindak sebagai value. Kita kagum dengan value orang, kenapa tak pergi ke value kita makhluk syariah kan? Cuma sebagai pengkaji ataupun akademia dan juga ilmuwan, kita tak boleh selesa dengan apa yang sedia sekarang ni. Kan? Kita explore. Masih banyak lagi area-area dalam makhluk syariah yang perlukan kepada explore, kepada kajian supaya akhirnya nanti matlamat sama je. Nak bawa syariah ni dengan mengamalkan syariah ada kebaikan. Saya tak sebut dengan mengamalkan tu. Itu yang ni. Kalau mengamalkan tak jadi kebaikan macam mana? Ada something nak kena dengan amalan tu. Mungkin terlalu cepat. Itu semua adalah pendekatan yang memang yang diajar oleh makhluk syariah dalam jadi dalam usaha nak bawa kebaikan agama ataupun kesejahteraan agama dalam kehidupan ni, memang ilmu makhluk syariah ni perlu untuk kita belajar. Perlu yang bertaraf ilmuwan tolong kaji lagi kan, sebab di sana sebenarnya sekarang ni ada satu trend semua benda nak kaitkan dengan makhluk syariah. Dan saya kerisauan saya juga Ustaz bila tengok orang yang bukan di bidang syariah ni pun nak champion dalam makhluk syariah, sebab mereka ni dalam makhluk syariah terima tu je. Kan, 5 tu. Jadi mereka fikir kenapa kita nak belajar banyak-banyak, kenapa nak kaji turus tu daripada awal nak kaji sampai ni, kenapa tidak pergi kesimpulan je 5 kan? Lepas 5 jadi macam mana nak hukum 5 kena compare tak dengan Hifzuddin, compare buatlah apa. Jadi ini satu yang kalau tanpa panduan, tanpa daripada para ilmuwan yang dalam bidang makhluk syariah dan bidang syariah, bahaya sebenarnya kan. Jadi kita perlu faham bahawa di sana ada tempatnya untuk makhluk syariah ni. Dia bukannya sumber hukum kan, dan dia bukan boleh boleh sebab dia macam ni Ustaz kan, makhluk syariah maksudnya antara makhluk syariah intention, keinginan ataupun apa yang Tuhan nak pada syariah kan. Macam mana orang yang tak faham syariah boleh faham keinginan Tuhan pada syariah? Sepatutnya kita faham bila tindakan orang, kita faham maksud dia macam ni. Ini yang bahayanya. Sebab itulah dalam makhluk syariah ni, macam mana kalau kita tak faham teks syariah yang literal ni, yang tentang hukum, hakam, bahasa Arab ni kan, fiqhnya kan, tiba-tiba kita nak jump tu faham maksud syariah macam ni. Sebab sedangkan semua tu terbina atas ni kan. Dan sebab tu dalam satu karya saya perjuangkan Ustaz dalam makhluk syariah ialah kita tak boleh guna makhluk syariah untuk membatalkan hukum. Kan, contohnya ini contoh biasa lah kita orang buat kan. Contohnya kalau minum arak belum dapat mabuk kan. Jadi kalau kita minum tapi tak mabuk, boleh minum kan. Itu bahaya. Sama juga masa pengalaman saya Ustaz di Universiti Al-Abadi, kita ada bagi lecture. Dan memang ada student barat tanya, kalau lah bagi kan diharamkan dalam Islam plan foto kan, kalau lah ianya kita dapat cipta satu mekanisme ubah ke sistem peternakan ke, sebab dia bandingkan sistem peternakan kizin yang tadi, sebab dia kotor sebab cacing hidup dia tu kan, ladang dia tu kan, sebab ladang ni kena perairan yang special kan. Jadi dia kata kenapa kalau kita percaya buat sistem perairan yang bagus, yang lancar, yang boleh minimalkan kotoran dan akhirnya pig tu bersih, boleh tak kita makan kan? Itu bahayanya sebenarnya kan. Kita tak, makhluk syariah bukannya untuk tentukan hukum, untuk hukum, tapi ianya adalah kesan apabila kita melaksanakan suatu hukum. Jadi kita sebut tak boleh sebab memang hukumnya dah tutup cerita, dah tak boleh. Balik kepada nafs. Kan, sebab tu yang dia dan benda-benda ni kalau kita terpandang juga, contohnya kan Ustaz, yang tu benda yang kita pun tak ada saya kan. Tapi ada benda yang saya rasa agak halus yang bahaya jugalah. Contohnya zakat, pembayaran zakat nas dia adalah qamah, gandum. Maksud makanan patut dikias pada makanan ruji kan, pada duit kan. Bagus, kias tu bagus sebab kita considerkan sebagai kita mengambil kira makhluk syariah juga, sebab untuk memudahkan keperluan. Okey, akhir sekali semua guna duit kan, bagus, tak ada masalah. Tapi jangan suatu nanti orang datang buat gandum, dia tak boleh ni, tak boleh bayar zakat mesti dengan duit. Faham tak? Maksudnya yang asal dirosakkan kita faham bahawa duit, kita faham bahawa dia memudahkan lagi usaha, tapi syaratnya tak boleh merosakkan yang asal. Itu yang yang lama sebelum itu dimasukkan itu kan. Walaupun tak amalkan yang lama, tak apa, tak amalkan tak apa. Ada orang bagi zakat dengan gandum, tak apa, sebab kita faham dengan duit sekarang mudah apa. Tapi janganlah membatalkan gandum. Kalau nanti tiba ada orang datang nak bayar gandum, tak boleh ni, tak sah ni. Kenapa tak sah? Itu yang asal. Cabaran itu yang kita jaga betul-betul ilmu makhluk syariah sebagai sebenarnya pelindung pada syariah.
bukannya perosak syariah. Kan? Jadi kalau konteks kewangan Islam ni Ustaz, sebenarnya makhluk syariah ni dia dua aspek lah kita jangannya. Yang pertama nak tunjukkan 5 kebaikan dalam kewangan Islam. Sebab tu kan. Yang kedua sebenarnya yang trend sekarang ni adalah sebenarnya nak bagi flexibility. Contohnya ada benda yang tak boleh kita dalam keadaan tak boleh nak amalkan, tapi kita nak minta kelonggaran. Kan contohnya bank Islam dah nak bankrupt dah. Tak ada sumber dah, melainkan pinjam dengan bank konvensional. Kan di situ ada kelonggaran. Kita pinjam atas dasar hajah ke ataupun dolar ke kan. Jadi dan itu sebenarnya di bawah panduan makhluk syariah. Cuma benda tu kena pantau betul. Di sini kalau semua kasih syariat bukan sekadar faham secara kita tentang hukum. Maknanya kita tengok juga isu urus semasa macam ada perubahan di hukum dan sebagainya. Jadi sebab kita analogi ni macam jelas kata kan, walaupun mungkin kurang tepat tapi boleh syariat ni bantah je kan. Kita ada beras, ikan, ayam kan. Masyarakat ni adalah orang tamu kita nak makan, pelanggan kita tukang masak. Kan kita tengoklah masyarakat kita ni mungkin yang allergic ni tak jangan ambil yang terlebih kan. Masyarakat kita ni jadi kita kena masak, tapi memang kita guna bahan wahyu kan. Cuma macam mana nak tunjukkan tu, macam mana nak fahamkan tu, macam mana nak sesuaikan tu. Jadi proses tu perlukan kebijaksanaan daripada ilmuwan. Kan kalau susah kita bagi pelanggaran, tapi pelanggaran tu bukan menghalalkan tapi mengharuskan. Mengharuskan ni disebabkan darurat ni dia ada syarat-syarat dia. Habis syarat tu maksudnya dah berakhir setelah sini tak boleh kekalkannya. Macam dalam kes kewangan Islam ni, bila bank Islam berhadapan kesukaran dapatkan dana, sebab bank ni Ustaz, dia bukannya bisnes seorang, dia bisnes yang dipantau oleh regulator. Dia kena pastikan jumlah hutang dia banyak ni, dia kena pastikan jumlah equity dia banyak ni. Kalau kurang dia boleh dikenakan tindakan. Jadi bila kurang tu tak ada duit nak pinjam, dia nak kerja sekejap je, nak suruh cukup ni kan, reserve dia kan, nanti pinjam konvensional, tapi sekejap je lah. Jadi benda-benda macam ni ada kelonggaran, tetapi mesti ada pemantauan syariah. Sebab itulah kalau tengok dalam kewangan Islam ni, kita ada sangat pemantauan syariah sangat kuat. Kita ada daripada saya di label sebagai syariah komiti dan saya syariah kan, kita tengok cara keseluruhan. Kemudian dalam praktis tu akan ada beberapa dipanggil sebagai control function. Maksudnya segmen-segmen syariah yang akan pantau. Dia pergi review, dia pergi audit kan, dia pergi tengok risiko dia apa kan, dia akan bentangkan. So ini penting aspek pemantauan. Sebab itulah kalau tengok ada negara Ustaz, kalau tengok dia declare dia asal sepatutnya Islamic Finance, tapi tak ada orang kenal pun kan. Sebabnya dia hanya cuma sebut saja, dan dia cuma tukar nama saja, dia tak ada pemantauan. Walaupun kita bagi produk kita patut syariah kan, kita kena pastikan produk itu ditawarkan di syariah. Maksudnya kita tengok atas kertas dah patut syariah semua dah. Tak selesai lagi. Bila bank ataupun institusi kewangan Islam berinteraksi dengan customer dia, kena ada orang lain pantau. Betul ke dia amalkan sama dengan apa yang kita tuliskan? Kan? Tapi di Malaysia memang ada pemantauan. Kan? Itu kelebihan Malaysia. Kenapa Malaysia sering dianggap sebagai negara terbaik dalam kewangan Islam, sedangkan bukan semua institusi kita patut syariah. Sebabkan sebenarnya kita ada undang-undang yang jelas nak buat syariah macam ni, nak buat konvensi macam ni, dan kita ada pemantauan. Jadi sebab itulah kita dianggap sebagai yang terbaik lah kepada Jadi saya rasa sangat jelas dan padat atas penjelasan bagi Dr. Syafiq atas konsep kita tadi. Jadi insyaAllah bagi siapa yang dah dapatkan buku Maqasid Syariah dalam Kewangan Islam Realiti Bahasa Wahyu, boleh dapat terus di penerbit Inisa. Jadi insyaAllah dapatkan cepat sebelum habis. Jadi alhamdulillah itu saja podcast kita untuk kali ini. Terima kasih lagi sekali diucapkan kepada yang berbahagia dan Ramadan dan Syafiq atas kongsian. Mungkin lepas ni kita akan boleh buat siri yang lain pula semua data atas permintaan. Jadi insyaAllah kongsikan, like, share and comment dan subscribe di Facebook Aspire dan YouTube Aspire. Jadi kita tangguh dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.